Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah mengiringi Profesor Datuk Teo Kok Siong memberi keterangan kepada polis sebentar tadi. So proses mengambil keterangan 112 statement berlangsung sekitar 1 jam 15 minit dan saya berada bersama-sama dengan Prof pada setiap masa dan soalan-soalan yang ditanyakan tidak ada yang pada saya bersifat kontroversi ataupun memerangkap. Dia lebih kepada soalan-soalan bertanyakan apakah niat Prof untuk mengeluarkan kenyataan-kenyataan berkenaan dan juga termasuk sama ada kenyataan Prof itu ada bersandarkan kepada apa-apa kajian akademik dan sebagainya. Jadi sememangnya Prof boleh menjawab dengan mudahlah soalan-soalan berkenaan kerana sememangnya beliau adalah pakar rujuk negara berkaitan dengan hak ehwal peradaban bangsa, hak ehwal linguistik, perpaduan kaum. Beliau memang pakar rujuk dan menjadi rujukan kepada banyak agensi, kementerian dan sebagainya. Jadi beliau bercakap itu sememangnya bersandarkan kepada kajian-kajian akademik yang beliau sendiri telah lakukan dan termasuk beliau memetik beberapa buku kajian yang antara yang dikemukakan tadi adalah buku The Chinese Dilemma. Li Yansheng, tulisan Li Yansheng juga adalah antara perkara yang konsisten dengan apa yang dikatakan oleh Prof Teo. Jadi dan Prof Teo juga menyatakan bahawa kenyataan beliau itu adalah juga bagi memberikan respon terhadap kenyataan yang di-Pertuan Agong yang pernah bertitah menyatakan bahawa walaupun negara kita dah merdeka melebihi 60 tahun, masih ada rakyat Malaysia yang gagal menguasai bahasa kebangsaan. Jadi kebimbangan yang di-Pertuan Agong itu berasas dan berdasarkan kepada kajian yang dibuat oleh Prof Teo sendiri. Sememangnya berlakulah apa yang dikatakan di dalam kenyataan yang dipetik oleh Merdeka Times berkenaan. Jadi apa yang dikatakan oleh Prof Teo berkenaan adalah satu fakta yang bersandarkan kepada realiti dan kajian akademik. Dia bukan bersandarkan kepada motif jahat untuk memecah belahkan kaum di dalam negara kita, kan? Jadi Prof disiasat di bawah seksyen tadi I.O. menyatakan Prof hadir sebagai saksi untuk memberi keterangan dan kertas siasatan dibuka di bawah seksyen 505C Kanun Keseksaan, iaitu kenyataan dengan niat untuk pecah keamanan dan juga dibaca bersama dengan seksyen 233 Akta SKMM. Tapi 233 tu sebab bukan media sosial Prof, jadi mungkin pihak lain lah yang disiasat untuk tu. So keseluruhannya begitulah, dan Prof adalah saksi terakhir yang memberi keterangan. Jadi I.O. memaklumkan kertas siasatan boleh ditutup dan akan dirujuk kepada pejabat peguam negara, dan tak tahulah kalau akan apa arahan selanjutnya daripada Jabatan Peguam Negara. Kita tunggulah lepas ni. Laporan polis, berapa banyak laporan polis tuan terhadap Prof? Tidak dimaklumkan berapa laporan polis. Adakah perkara ini akan memberi sebarang kesan negatif kepada Prof sendiri? Maybe Prof akan mengeluarkan sebarang statement yang berkauman ataupun sekolah pekerja dan sebagainya? Tak, nampaknya Prof tak ada gentar, tak ada rasa galat dengan kenyataannya, dan beliau katakan bahawa isu-isu yang beliau bangkitkan ni beliau dah bangkitkan lama, melebihi 20 tahun. Memang itulah kenyataan yang beliau konsisten menyuarakan berkali-kali, kan. Jadi beliau tak galat lah. Jadi beliau akan terus bersuara tanpa tapi ialah kena ambil kenyataan beliau itu sebagai memang kajian akademik, memang ada sandaran-sandaran faktanya. Jadi tak perlu nak melenting lah dengan kenyataan dia tu, kan.
sebab memang ini adalah satu perkara yang jarang nak disebut oleh ramai orang kan. Dan ialah kalau disebut tanpa ada apa-apa, tanpa dilapikkan dengan apa-apa autoriti pun dia akan jadi hasutan. Tapi jadi macam Prof, dia bukan menghasut, tapi memang berdasarkan pada kajian yang betul-betul beliau buat. Dia akan terus jadi sumber rujukan juga. Ya. So kadang-kadang perkara ni memang pahit pada sebahagian-sebahagian orang, tetapi itulah faktanya kan. Sebab kita nak memupuk perpaduan negara, so kita kena tahu apa masalahnya perpaduan negara tak dapat dicapai lagi kan. So itulah yang kita kena tahu kebenarannya. Pandangan Puan sendiri, mengapa perpaduan negara masih belum capai? Perpaduan negara masih belum tercapai sebab ialah antaranya isu asas je, bahasa je cukup. Tak payah kita nak cakap isu ekonomi, isu kesamarataan, tak perlu. Kita pergi isu asas dulu, bahasa. Kan? Dia pokok dia mestilah nak berkomunikasi, bahasa je kena sama. Kan? Tapi kalau misalnya kata kita dah ada bahasa kebangsaan kita, tapi apabila rakyat Malaysia gagal berbahasa kebangsaan, ini adalah satu yang tidak baik untuk perpaduan negara kan. Dan bukan setakat dia tidak mampu berbahasa kebangsaan, dia memperlekehkan lagi bahasa kebangsaan. Jadi itu lagilah yang masalahnya dalam negara. So itulah asasnya bahasa kan. Yang lain-lain ya berangkai-angkai lah dengan yang lain-lain, tapi asasnya bahasa kan. Apa selepas ni Ya. Di peringkat Prof ni akan Selepas ini macam cakap tadi, kertas siasatan akan dibawa ke Jabatan Peguam Negara. Jadi kita tak tahulah akan ada siapa yang akan didakwa ataupun kita tak tahulah, tapi di pihak saya dan pasukan peguam kita akan bersama dengan Prof Teo sehingga akhirnya lah. So kalau pun ada pendakwaan nanti, memang kami inilah yang akan membela Prof nanti di mahkamah, tak ada masalah. Adakah Prof Teo terkena juga dengan akta hasutan? Tak ada. Tiada siasatan tidak dibuka di bawah akta hasutan. Jadi adakah Prof Teo merasakan diri dia sudah menjadi target daripada pihak belah sana bahawa tidak boleh lagi bersuara tentang isu-isu sebegini? Tak ada. Dia macam jawapan tadi, dia tak ada rasa down, tak ada rasa lemah, tak ada. Dia biasa je kan. Dia rasa inilah kali pertama dalam profession dia dipanggil memberi keterangan kan. So tapi tak apalah, dia kata dia tak ada masalah sebab dia percaya dia bercakap yang benar dan bersandarkan kepada bukti-bukti yang tidak ada motif jahat. Dia tidak ada motif jahat ketika mengeluarkan kenyataan itu. Dia hanya nak perpaduan, so dia hanya berkata benar kan. Dan kebetulan kata-kata yang benar itu menyakitkan hati seseorang yang sedang berkuasa sekarang. So macam itulah keadaan dia kan. So itulah yang berlaku. Jadi Prof disiasat oleh Seksyen 505 Kanun Kesiasaan sahaja ataupun dengan akta komunikasi? Kedua-duanya sekali. Kertas siasatan dibuka. So tapi macam saya kata, Seksyen 233 tu mungkin tak berkaitan lah dengan Prof sebab 233 ni berkaitan dengan penggunaan rangkaian komunikasi. So pihak lain lah yang disiasat kot kan. Yang Prof sebab dia hanya menjawab soalan pemberita call dia, jadi dia pun tak tahu perbualan itu dirakamkan, dia tak tahu. Dia hanya menjawab je dan dia tak sangka sebiji-sebiji perkataan yang dia ucapkan tu dikeluarkan. Tapi tak apalah, memang dia bukannya tak mengaku, dia cakap memang cuma dia tak tahu perbualan itu dirakamkan dan akan dikeluarkan sebiji-sebiji macam tu kan. Tapi dia gentle lah, dia tak adalah tak mengaku tu bukan suara saya, dengar macam saya tapi bukan saya. Tak adalah, dia tak adalah cakap macam tu.